Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmal din. Rabbi habli hukman wal hikmi bis-shalihin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasatil jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Wala tuhdini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa hurilatil jahimu lil ghawin. Fa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Faqihu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yahtasun. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, al-mautu yakshifu asrarak wal qiyamatu tablu akhbarak wal adzabu yahtiku astarak. Wa idza adanta dzamban fala tanzuru ila sigharihi walakin inzuru ila man asait. Wa idza rudzikta rizqan qalilah fala tanzuru ila qillatihi walakin zuru ila man razaq. Wala tahfiran dzamban saghirah fa innaka la tadri bi ayyin dzambin asaitah. Wala ta'man min makri fa inna makri akhfa alayka min dabibin namli ala saffa fil lailatil muzlimah. Ya bani Adam, hal asaitani fa dzakarta ghadabi wa hal intahaita amma nahaituk wa hal adaita faridati kama amartuk wa hal wasaita masakina min malik wa hal ahsanta ila man asaa ilaik wa hal afauta amma zalamak wa hal wasalta man qata'ak wa hal ansafta man khanak wa hal kalamta man hajarak wa hal adabta waladak wa hal ardaita jiranak wa hal salamta ulama an amri dinik wa dunyak. Fa inni la adhunnu ila zuhuwarikum wala ila mahasinikum walakin dhunu ila qulubakum. Wa arda bihadhil wa arda bihadhil khisali minkum. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara, bermula daripada ayat 82, yang bermaksud, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
Dan jadikanlah aku buah mulut orang yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk dari kalangan orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Lalu dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri-diri mereka sendiri? Maka mereka, yakni sembahan itu, dilemparkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang sesat. Dan bala tentera iblis semuanya, mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, di dalam neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, kerana kita menyamakan kamu, yakni berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis Rasulullah daripada kitab himpunan hadis Qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-21 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, kematian akan membuka seluruh rahsiamu. Hari kiamat akan menguji perkabaran-perkabaranmu, dan seksa akan membuka penutup-penutupmu. Maka apabila engkau melakukan sesuatu dosa, maka jangan engkau memandang kepada kecilnya, tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat maksiat. Dan apabila engkau diberi rezeki walaupun sedikit, maka jangan lihat akan jumlahnya, tetapi lihatlah siapa yang memberikannya. Jangan menganggap remeh terhadap dosa kecil, kerana engkau tidak tahu dosa apa yang telah engkau lakukan. Engkau tidak akan terlepas daripada tipu dayaku, kerana tipu dayaku lebih tersembunyi bagimu daripada semut yang merayap di atas batu yang licin di malam yang gelap gelita. Wahai manusia, adakah setelah engkau berbuat maksiat lalu engkau mengingati aku? Adakah engkau telah berhenti daripada apa yang aku tegah? Adakah engkau telah menunaikan kewajipan-kewajipanmu kepadaku sebagai yang telah aku suruh? Sudahkah engkau membelanjai orang-orang yang miskin dengan hartamu? Adakah engkau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Adakah engkau telah memaafkan kepada orang yang telah menginayamu? Adakah engkau telah menghubungkan hubungan silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya? Adakah engkau telah menginsafkan orang yang telah mengkhianatimu? Adakah engkau telah bercakap dan menegur dengan orang yang telah mengusirmu, yakni tidak mahu menegurmu? Adakah engkau telah menyenangkan hati jiran tetanggamu? Adakah engkau sudah pergi bertemu para alim ulama, bertanya tentang agama dan dirimu? Sesungguhnya aku tidak memandang kepada wajah kamu, dan tidak pula kepada kecantikan rupa parasmu, akan tetapi aku memandang kepada hati kamu. Aku suka jika kamu memiliki sifat-sifat yang tersebut. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu lagi, ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya selalu katakan kepada tuan-tuan, bahawa kehidupan ini adalah merupakan
satu kesempatan. Kehidupan ini adalah merupakan suatu modal. Modal yang kita miliki ini semakin hari semakin menyusut, semakin hari semakin menyusut. Maka kita tidak boleh nak memikirkan modal yang telah berlalu daripada kita. Usia-usia kita yang berlalu, dia tetap berlalu. Yang berbaki kita kena gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Amat tepat apa yang disebut dalam Al-Quran, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musammah thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahil maulahumul haqq ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin. Mula daripada ayat 60 surah Al-An'am. Kata Allah, dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia membangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa usia kamu yang telah ditetapkan. Kepadanya lah nanti, kata Allah, kamu akan kembali, lalu akan diberitahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan, apa-apa yang telah kamu lakukan. Ayat ni cantik sungguh, tuan. Saya suka ayat ni. Walaupun dia satu ayat, tapi tepat. Dia yang menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia bangkitkan kamu pada waktu siang untuk habiskan sisa usia kamu. Tidur, bangun, tidur, bangun, nak habiskan umur kita. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Akhirnya kita balik juga kepada dia. Lalu akan diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Lalu diutus kepadanya para malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Sepupu saya itu meninggal hari raya haji itu. Hujang lagi, umur 38 tahun. Tanya nak kahwin tak? Tak nak kahwin. Kenapa tak nak kahwin? Kalau saya kahwin, kalau saya mati, bini saya dapat harta saya. Rupanya bila masuk bilik air, mandi, tak keluar-keluar, ninggah dalam bilik air. Usia baru 38 tahun. Kawan baik saya pun hari itu, ustaz seorang pun meninggal juga, muda lagi, bawah daripada saya. Jadi gitulah kehidupan. Maka bagi kita yang matang, kita tidak seperti anak-anak kita. Anak kita kalau dia tengok matahari terbit, matahari terbenam, hari dah siang, hari dah malam, hari dah siang, hari dah malam. Tapi bagi kita orang yang tua, orang dewasa yang lebih matang, patutnya bila kita tengok matahari itu terbit, menandakan satu hari baru. Bila terbenam matahari, bermakna habis sehari usia kita. Habis, makna modal kita tu makin sedikit dan makin sedikit. Kalau seibarat tanah, 63 ekar tanah tadi. Tuan-tuan dah gunakan berapa ekar? Imam Amir dah guna berapa ekar? Ada 60 ekar. Kalau 60 bermakna tinggal 3 ekar je lagi. Tak tahulah, yang umur dah 62 tinggal 1 ekar lagi. Kalau tinggal 1 ekar ni pun masih lagi tak nak beramal dengan amal-amal yang baik. Allah Ta'ala bertanya pada ayat ke-16 daripada surah Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, kata Allah. Belumkah sampai masanya lagi, kata Allah, bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan kepada mereka. Belum sampai ke masanya lagi. Kalau umur dah 60 tahun ni masih lagi belum nak ingat akhirat secara serius, payahlah tuan-tuan.
Itu dia benda-benda yang kita kena ingat dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab itu penting kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah, dalam majlis tazkirah. Kerana itulah yang diajarkan oleh Nabi. Selalu saya kata kepada tuan-tuan, kita duduk semalam, beberapa hari lepas saya pergi beberapa masjid datang. Satu dekat Batu Pahat tu, surau tu dia tak besar macam surau tuan-tuan, tapi jamaah dia ramai. Saya ingat paling tak ada pun 5 kali daripada jamaah tuan-tuan ni. Ramai tuan. Habis saja kuliah, makannya ikan pari Tanjung masak asam pedas, berasap kuah dia tadi, dengan ikan masin. Sedapnya makan. Besoknya tu saya pergi lagi satu pula masjid. Lagi besar masjid ni daripada surau tuan-tuan. Masjid ni besar, sangat-sangat besar. Tapi taklah ramai. Jamaah dia lebih kurang surau tuan-tuan. Tu kan pelik sikit kan. Jadi ada orang tanya saya lah, macam mana boleh jadi begitu Ustaz? Lalu saya kata, ingat tak dulu kata penyanyi nasyid, iman itu tidak boleh diwarisi. Kerana iman tu mahal harganya, mahal, nilai dia mahal. Dari seorang bapa kepada anak. Kalau tuan-tuan baca dalam surah At-Tahrim, Nabi Nuh alaihi salam beriman, Nabi Nuh masuk syurga, anak dan isteri Nabi Nuh masuk neraka. Nabi Lut alaihi salam masuk syurga, tapi isteri Nabi Lut masuk neraka. Asyah binti Fir'aun, isteri Fir'aun, masuk syurga pula. Yang lebih peliknya, Nabi Musa duduk dalam istana Fir'aun dalam tempoh masa yang begitu panjang. Tapi sayang, Fir'aun tidak mendapat sebarang manfaat daripada kehadiran Nabi Musa alaihi salam. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang pelik, rumah dekat masjid, rumah dekat surau ni tuan-tuan tak dapat pergi masjid. Masjid dan surau buat majlis ilmu, tapi kita tak dapat datang. Kita tak peruntuk sikit masa kita untuk datang. Amat malanglah bagi kita, rugi. Kita semayang di rumah, satu pahala berjamaah 27 kali ganda. Rugilah kalau kita tak dapat hadir dalam solat berjamaah. Menunjukkan bahawa iman itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri tuan-tuan. Jadi untuk itu alhamdulillah pada malam ni kita dapat lagi meneruskan si kuliah kita seperti mana biasa tuan-tuan. Yang paling kita tertangguh lama. Kalau tuan-tuan ingat, yang saya tekan kepada tuan-tuan, bagaimana sibuk pun, bagaimana sedap pun hidup kita di dunia ni, kita jangan lupa ada 4 perkara saya kata yang mesti akan berlaku pada kita semua. Tidak ada seorang daripada kita boleh melepasinya tadi. Yang pertama, kullu nafsin zaikatul maut. Yang hidup pasti akan mati, kata Allah. Saya kalau datang sini masuk di surau tuan-tuan ni, ada 2-3 muka yang saya terpandang aja datang. Inilah yang dikatakan, agaknya kata Imam Ghazali, ada manusia ni dia hidup seperti jengking, ada manusia dia hidup seperti batu, tapi ada manusia yang hidup seperti malaikat. Jengking ni kerja dia tak buat baik, dia menyusahkan orang. Ini kalau dia datang menyusahkan orang, dia tak ada orang suka, ketawa orang. Ada manusia yang seperti batu, dia ada ke dia tak ada ke, orang tak ambil kisah kan. Kalau dekat surau Masjid Nadah sana ada jubah seorang tu yang biasa saya datang, dia akan layan saya, minum, dia basuhkan cawan saya. Sekarang dah tak ada, saya pun tak tengok jubah digantung lagi tak kat dalam tempat tu. Seorang ada manusia ni dia seperti malaikat, dia datang tu kita rasa dia datang, tapi bila dia pergi kita rasa hilang sangat. Nampak muka tersusun satu muka tu, ini kan. Tak tahulah tuan bukan kita nak, tapi datang aja, masuk je teringat, asal masuk je teringat datang. Saya nak telefon tadi, dah tak ada.
Nombor telefon tu ada lagi, nak telefon tadi dah tak ada dah. Wallahualam, ada manusia tu begitu, dia ajarkan. Yang kedua, perkara yang mesti akan berlaku pada kita sebelum kita masuk kuliah ni, bahawa kita akan beradab kepada Allah. Ni yang diajar dalam surah Al-A'raf. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawaltu wara'a dzikurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Bukan Arab, Al-An'am. Lupa ayat berapa tu. Kamu datang kepada aku pada hari kiamat sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi masa kat dunia, kata Allah. Betul kan? Betul tak Quran cakap? Contoh tengok saudara mara kita, kawan-kawan kita bila tinggalkan dunia ni, apa yang dia bawa masuk kubur? Apa? Bila kata Quran, kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi masa kat dunia. Yang ketiga, saya bacakan kepada tuan-tuan pada bulan lepas. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Bahawa setiap daripada kita, jangan lupa, akan dapat buku catatan amal kita. Semua kita ni akan dapat buku catatan amal kita. Kadang-kadang saya terfikir, tuan-tuan, bila dapat buku catatan amal tu, dalam Quran kata ada 4 keadaan manusia. Saya kadang-kadang terfikir, keadaan aku ni yang mana satu? Orang yang pertama bila dapat buku catatan amal dia pun kata apa, nah baca. Siapa nak baca? Bacalah. Bacalah ni, siapa nak baca? Macam anak kita peksa SPM lah, tuan-tuan. Kalau dia dapat 11A, orang tanya harga sawit sekarang berapa? Dia jawab, anak saya dapat 11A. Pasal 11A. Tapi kalau dia dapat 11E, agak-agak dia jawab tak? Orang tanya, anak awak dapat berapa A? Durian tak gugur-gugur lagi, kata dia. Lain dia jawab. Jadi begitulah kita. Tuan-tuan akan dapat buku catatan amal, dan saya pun akan dapat buku catatan amal saya. Jadi yang mana satu keadaan kita, saya tak tahulah. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Orang yang pertama, dia akan bangga macam tu. Bacalah buku aku. Orang yang kedua, bila dia dapat buku catatan amal, dia kata, alangkah bagus kalau mati aku menjadi mati yang penyudah. Aku tak dibangkitkan lagi. Mati, masuk tanah, timbus, habis cerita. Orang yang ketiga, dia akan kata apa? Alangkah bagus. Dia kata, kalau mati aku tadi mati penyudah. Yang ketiga, kalau mati aku tak dapat buku catatan amal aku. Aku tak tahu nasib aku. Dan orang yang keempat, dia kata apa? Alangkah bagus kalau aku hanya menjadi tanah. Walaupun dipijak oleh manusia, aku tak dimasuk dalam neraka. Tuan-tuan rasa kita ni yang mana satu? Itulah manusia, keadaan manusia, tuan. Wallahualam lah. Dan akhir sekali, saya selalu pesan dengan orang dan kepada diri saya sendiri. Macam mana sedap pun kita hidup di dunia, macam mana banyak pun nikmat yang kita dapat, macam mana banyak pun harta kekayaan yang kita miliki, macam mana sedapnya kita, ada orang naik helikopter, ada orang naik kereta mewah, rumah banglo besar, macam mana sedap pun kita jangan lupa bahawa di hadapan kita ini sedang menanti salah satu daripada 2 destinasi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. 2 ni sama ada kita akan dimasukkan dalam syurga ataupun kita akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Ini destinasi yang salah satu kita akan berada. Sebab tu ingat ni. Ingat hari ni, ingat betul-betul hari yang keempat, benda yang keempat ni, kita akan berada di salah satu. Jangan kerana sedapnya duduk kat dunia kita terlupa yang sedang menanti kita tu ada 2 perkara, iaitu syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada biasanya
Saya akan memulakan kuliah ini dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran untuk menjadi renungan dan tatapan tuan-tuan. Kerana Quran ni dia hebat. Quran ni dia letak sesuatu tuan-tuan biasanya ada tujuan dan matlamat. Kalau Allah Ta'ala lebat berkaitan dengan solat, maka Allah Ta'ala kata inna solat tatanha anil fahsya wal munkar. Mayang mampu cegah perbuatan keji, mampu cegah perbuatan mungkar. Maka nak jadikan orang baik, cegah perbuatan keji, cegah perbuatan mungkar, solat jangan tinggal. Saya cakap subuh tadi dalam kuliah subuh saya, kalau saya lah dia jadi Perdana Menteri, saya kata kalau jadi muka macam kita memang tak jadi. Tapi kempen yang pertama saya akan buat, insya-Allah saya kata ialah kempen jom solat. Bukan jom tu joget tunjuk langit tu, tapi kempen yang pertama solat. Kerana solat Allah kata mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tuan-tuan puasa, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa melatih kita ni supaya kita bertakwa kepada Allah. Kita balik pukul 2 petang, kita buka peti ais. Dalam peti ais tu ada air tebu berpeluh-peluh dekat botol tu. Orang tak ada, seorang pun tak ada. Kita seorang aja yang ada. Tengok air tebu tu. Kita tengok air tebu tengok kita. Kita tengok air tebu tengok kita. Ambil tak? Ambil tak agak-agak minum? Tak, sebab walaupun orang tak ada, Allah ada. Kita rasa hidup bertuhan. Kita rasa hidup bertuhan, takwa kalau buat puasa. Kalau korban, hari tu tuan-tuan buat ibadat korban, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tujuan korban nak dekat diri, takarrub diri kepada Allah. Nak dekat diri. Lepas tu kita sembelih korban. Kita sembelih. Kalau tuan-tuan bab zakat nak kikis sifat bakhil kerikut, tarik hidung masin. Kalau bab haji nak kikis perasaan sombong, kita tak boleh sombong. Sebab Allah kata innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang sombong, Allah tak suka orang bangga diri. Nak ngikis perasaan sombong yang ada dalam diri kita tu jangan. Kalau jihad berjuang untuk tolong agama Allah, nak dia kata nak Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Aku tunjukkan kamu satu perniagaan dapat melamatkan kamu dari azab yang pedih. Diampunkan kamu, dimasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Bila kita buat kerja untuk tolong agama Allah, bagi meletakkan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apa pun kerja kita buat, kalau kat surau-surau lah majlis ilmu, kalau di luar daripada surau pun kita buat, tujuan kita nak letak Islam ke atas. Kalau kita berpolitik, nak letak Islam dekat atas, nak letak Islam ke atas, maka Allah ampunkan dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Itu disebut dalam surah Shaf. Adapun kalau tuan-tuan nak darjat diangkat oleh Allah, dalam Quran kata siapa nak darjat dia diangkat di sisi Allah, maka dia suruh dia bangun sembahyang tahajud pada sepertiga daripada malam. Ini hebatnya Quran. Tuan-tuan boleh cari. Kalau tuan-tuan rajinlah buka Al-Quran tuan, tengok merenung dalamnya Al-Quran. Tapi baru ni saya buka lah Quran tu, saya renung dalam Quran kata apa tuan? Dia kata sesungguhnya makhluk Allah yang melata di bumi, kata Allah, yang paling dibenci oleh Allah. Apa dia? Ada orang kata babi, ada orang kata anjing. Tak. Saya baca tu saya terkejut. Makhluk Allah yang melata di bumi, kata Allah, yang paling dibenci oleh Allah ialah yang buta, pekak dan bisu. Saya pun duk fikir, jangan tuan-tuan tengok orang buta, ini paling dibenci. Bukan. Yang pekak tak, bukan. Maksudnya orang yang diberi padanya nasihat, dia memantul-mantul, dia tak terima nasihat.
Orang dia beri tunjuk ajar, dia tak nak terima. Dia beri peringatan. Kata Allah, fazakir, beri peringatan. Dia beri peringatan, dia tak nak dengar. Disumbatnya telinga dia. Zaman-zaman Nabi pun berlaku, zaman hari ni pun berlaku. Kadang-kadang orang tak nak dengar peringatan. Ini bahaya, tuan. Saya tak nak kupas lagi dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan. Tuan boleh buka banyak bab-bab itu. InsyaAllah pada malam ni kita merenung dulu pada ayat yang diajar kepada yang saya bacakan tadi. Kata Allah, dan yang sesat yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Dan Ibrahim berdoa. Apa yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah? Ada 4 perkara Nabi Ibrahim berdoa. Kata Ibrahim, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu. Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta harta? Kenapa Nabi Ibrahim minta ilmu? Nabi kata, man arada dunia, siapa nakkan dunia dengan ilmu, siapa nakkan akhirat dengan ilmu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, bagaimana kamu nak mencapai kebahagiaan akhirat sedangkan kamu sedikit ilmu pengetahuannya? Nabi Ibrahim tak minta harta. Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhanku, permintaan yang pertama, berilah kepada aku ilmu, nombor 1. Yang kedua, dia kata, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Satu, Nabi Ibrahim minta ilmu. 2, Nabi Ibrahim, ya Allah, masukkanlah aku dalam kelompok golongan orang-orang yang baik. Sebab manusia besok dia mati 2 je, Islam atau kafir, zalim atau adil, 2 je. Dia tidak ada yang ketiga. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, 1, beri aku ilmu supaya aku dapat beza yang betul dengan yang salah, yang benar dengan yang batil, aku dapat bezakan mana satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, tempatkanlah aku, dia kata, bersama-sama dengan golongan orang yang baik-baik, golongan yang baik-baik. Yang ketiga, kata Nabi Ibrahim, dan jadikanlah aku buah mulut kepada orang yang baik-baik. Besok kalau dah mati, maka menjadi buah mulut cerita orang yang baik-baik. Kan ada orang kita mati ni tuan-tuan, orang lain akan ceritakan, ingat. Saya tak tunjuk banyak tuan, arwah abang saya bila meninggal dunia. Dia cikgu matematik, pakar, guru matematik pakar. Tapi yang pelitnya tuan-tuan, bila dia mati tu, orang dia meninggal dunia, orang sembahyang 7 kali pusingan orang sembahyang. 7 pusingan orang sembahyang, punya ramainya orang sembahyang. Sampailah hari ni. Saya pun tak tahu nasib saya, tapi dia begitu. Maka jadikanlah bagi kami, dia kata, mulut orang yang baik-baik bagi orang yang datang kemudian. Yang datang kemudian cerita bagaimana kisah Nabi Ibrahim sampai hari ini diceritakan, pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang kelima, Nabi Ibrahim minta, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Dan yang keenam, daripada 6 permintaan itu, 5 tu dapat. Yang keenam ni Allah Ta'ala tak perkenankan khabarnya, iaitu ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk dari kalangan orang yang sesat. Yang ni tak dapat. Sebab tu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari seorang takkan boleh tolong orang lain. Al-Infitar ayat 19. Susahnya hari kiamat ni kan. Susahnya hari kiamat ni. Hari ni tak ada orang boleh tolong orang. Isteri tak boleh tolong suami, adik-beradik tak boleh, saudara mara tak boleh nak tolong, tak boleh nak tolong. Saya itu berjalan pergi kuliah tu kan, malam balik seorang-seorang, pecah tayar kereta tu. Nak buka kereta tu tak boleh buka. Badan dah tua ni, dia dah macam pelampung pengan. Bijak enjut-enjut nak buka satu skru pun tak boleh buka. Duduk termenung seorang-seorang malam tu kan. Seorang tengah duduk termenung nak buka macam mana. Parking satu kereta, Proton Saga, keluar 4 orang. Alamak, badan tegap-tegap semua. Dalam hati saya habis lah, apa pula ni kan. Tiba-tiba dalam kawasan macam ni ada orang pula. Jadi pada 4 orang tu, seorang tu cari, Assalamualaikum Ustaz, ada apa Ustaz? Lega. Dia angkat besi pagar tu lebih kurang 15 kaki tu, besi pagar yang panjang tu, yang palang pintu tu.
Masukkan dalam sepanah, tukang tolong bukakan. Terbuka lah ya tuan. Rupanya susah di dunia ni, ramai orang, ada orang yang akan tolong kita. Kan? Tapi berdasarkan kepada ayat Al-Quran, termasuklah anggota kita besok takkan bekerjasama, takkan tolong kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok kita mati, ada 7 saksi utama kita. Sekarang ni anggota kita memang bekerjasama. Percayalah, kalau anggota kita tak nak kerjasama dengan kita, susah hidup kita. Contoh, perut kita lapar, tiba-tiba tangan tak nak tolong suap, payah kita kan. Tangan kata, lantak engkau perut, yang lapar engkau, aku mana tahu. Mulut pun kata, aku tak nak kunyah, susah kita. Jadi tangan tu akan bekerjasama, ambil, hantar mulut kunyah, telan, bila dah kenyang, keluar, kata dia bagi signal siap, bekerjasama. Bila kita buang air besar, tangan kita tolong gosokkan, mau tak mau dia gosok, buat tak reti je dia gosok. Betul? Kalau tangan tak nak kerjasama, susah tak agak-agak. Bila buang air besar, kena pergi tiang elektrik, cari tiang elektrik, geser dekat tiang elektrik, melecet buntut kita. Tapi kata Allah berdasarkan ayat Quran, suatu hari dalam surah Fussilat ayat 21, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka jadi saksi. Dalam surah Yasin kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan jadi saksi. Kalau hari ni kita mencuri duit orang, tangan kita ni jadi saksi. Kalau hari ini kita pukul orang, tangan jadi saksi. Kalau hari ini kita pangkah orang zalim, tangan pun jadi saksi. Faham? Itu jaga-jaga tuan-tuan. Maka Islam ajar kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka ampunilah ayahku tak dapat, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yang ketujuh, iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kata Allah. Hari itu harta tak guna, anak-anak dah tak guna lagi dah, kecuali orang yang berhadap kepada Allah dengan hati yang bersih, kata Allah. Dan syurga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah, didekatkan padanya syurga. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang kamu sembah, yang menyembah patung-patung. Allah Ta'ala kata, mana berhala yang kamu sembah dulu, yang kamu jadikan dia sebagai Tuhan tu, mana dia? Panggil dia tolong selamatkan kamu. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong mereka diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan itu dilemparkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang yang sesat dan bala tentera iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan-kesesatan yang nyata. Ni jaga-jaga dalam bab ini. Besok semuanya nak menyelamatkan diri. Jaga-jaga kita tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba merenung kepada hadis yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi. Hadis ni agak panjang, saya nak sebut di antara intipati ada 11 sifat yang kalau siapa ada 11 sifat ini, maka orang ini menjadi sifat kesukaan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita cuba datangkan. Kata Nabi dalam hadis, wahai sekalian manusia, ya bani Adam, al-mautu yakshifu asrarak. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, kematian akan membuka seluruh rahsiamu. Sekarang kita masih hidup, rahsia kita ni orang nak buka, kita boleh tutup. Orang buka, kita tutup. Orang buka, tutup. Ada orang, satu pemimpin Perancis, dia duduk satu banglo besar, cuba nak tutup, tapi orang buka, kita boleh tutup lagi. Tapi di saat kita mati, maka kata dia akan membuka seluruh rahsia kita ni.
Apa yang kita buat tidak ada lagi orang tutup. Orang akan buka cerita rahsia kita ni. Ini hebatnya hadis Nabi datang. Dalam satu hadis Nabi yang lain kata Nabi, di antara satu kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan Allah, satu daripadanya dia kata Allah jadikan kita ni tuan, nafas kita ni berbau, mulut kita ni berbau, air liur kita ni berbau, kencing kita pun berbau, badan kita ni pun berbau. Betul? Tapi baiknya Allah Ta'ala, Allah jadikan dosa kita ni tidak berbau. Kalau dosa kita ni berbau lah tuan-tuan, saya rasa entahlah ada tak orang nak duduk kat kita. Contohlah kita pergi kat durian, ini bau durian, ini bau cempedak, ini bau asam kuini, kita bau lain-lain bau ni kan. Kalau dosa kita ni Allah Ta'ala jadikan berbau, bila kita ngumpat bau dia keluar macam ni, kita berzina bau dia keluar macam ni, kita tengok maksiat gini keluar bau. Allah jadikan dosa kita ni tak berbau. Kalau dosa kita ni berbau lah tuan-tuan, saya ingat tak ada orang nak duduk dekat kita. Sama juga kita buat dosa, kalau nampak tanda dia tapi tak nampak. Sebab itu bila Nabi sebut tanda-tanda sifat munafik ni, kata Nabi 4. Kata Nabi, kalau ada ni, itulah nak kenal orang munafik, itulah tanda dia. Kata Nabi, kalau dia bercakap bohong, kata Nabi. Bila dia bercakap 10, dia bercakap 11 bohong. Itu yang pertama, hadis Nabi sebut. Yang kedua kata Nabi, bila dia janji, maka dimungkiri janji dia. 11 yang dijanji, 12 dipukir janji dia. Itu tanda orang munafik. Nak kenal orang munafik senang, tengok, ni. Yang ketiga, bila dia beri amanah, dia khianat. Khianat malam tadi, semalam saya kuliah, bila amanah yang dikatakan khianat ni, orang dah tidak amanah lagi, amanah dilanggar. Saya pun buka daripada kitab-kitab yang dulu saya ngajar kat sini tuan-tuan, kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bekas Mufti Sabah. Sahabat bertanya, siapa dia orang yang khianat, yang tidak amanah? Dia kata orang yang ini ialah yang bila kita meletakkan sesuatu, beri sesuatu kepada orang yang memang dia tak boleh buat, maka itulah dia kata tunggu saat kehancuran dia. Makna orang khianat kat situ. Dalam hadis Nabi pula kata, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Kata Rasulullah, perhatikan, sesungguhnya kata dalam badan seseorang tu, kata Nabi, ada seketul daging. Dalam badan seorang tu, kata Nabi, ada seketul daging. Kalau daging ni baik, kata Nabi, maka akan baik seluruh anggota dia. Baik ni, yang ni akan baik seluruh anggota. Tapi kalau ni rosak, kata Nabi, seluruh dia akan jadi rosak. Sebab itu dalam hadis yang saya baca tadi, di hujung hadis tadi, dia kata Allah tidak memandang kepada wajah kamu, tetapi memandang kepada hati-hati kamu, kata dia. Allah tak pandang wajah kita. Saya tadi sempat pergi walimah tuan-tuan, kawan tu buat majlis, anaknya walimah. Tengok orang perempuan ramai hadir. Dia punya solik tu dah macam langsui dah. Merah sana, merah sini, hijau, mata biru sini. Dia punya solik kan. Kenapa supaya manusia. Tapi Allah bukan tengok kita. Orang lelaki dia jarang pakai bedak. Setuju pandangan saya? Orang perempuan kalau nak berjalan, bedak dekat 2,5 kg. Ramai. Kalau duduk rumah, bau tepung, bau tempe, bau belacan, bau toge. Kalau nak berjalan, ramai lawa. Bukan yang sini ni saya cakap dekat Perancis. Kalau tak, orang lelaki dia simple aja. Orang lelaki kalau berjalan dia tak. Maka saya nasihat, kalau nak jaga muka tu, jagalah dekat rumah nombor 1.
kalau nak pakai. Tapi Allah dia akan pandang pada manusia tu pada dalam hati dia. Kalau baik dalam tu kata Nabi, maka baiklah keseluruhan anggotanya. Dia adalah hati. Maka kata Nabi dalam hadis ini, kematian akan membuka seluruh rahsia dan hari kiamat akan menguji perkhabaran kamu, kata Nabi. Nasib kita ni bahagia ke atau derita? Hari kiamat ni besok menguji nasib kita. Sekarang kita tak tahu tuan. Walaupun saya duduk di depan ni, orang kata ustaz bolehlah duduk depan, tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Sebab dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, cerita hidup kita ni ibarat sebuah drama yang masih lagi belum berakhir, saya kata. Nombor satu, belum berakhir, kita tak tahu adakah kita istiqamah pergi masjid, pergi surau. Manusia ni tuan, kalau duit dia letak pada angka depan tu, 0, 0, 0, 0, ada 40 kosong, tapi semua kosong, tak ada angka depan ni, maka tak ada nilai. Tapi kalau letak 1, 0, 0, 0, 0, besar nilai dia. Tapi bagi manusia, dia tak letak pada depan. Manusia tu dia letak dekat belakang. Kenapa saya kata manusia tu dia letak dekat belakang? Tuan-tuan baca kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Ada yang iman dia tuan-tuan, orang-orang terdahulu, di hujung hidup dia tuan-tuan, dia buat maksiat. Sejengkal dengan syurga, terdah sejengkal. Dia buat amalan maksiat, maka dia terpelanting masuk neraka. Banyak berlaku hari ni. Kadang-kadang orang yang berjuang untuk Islam di saat nak mati tua, dia melawan pula orang yang nakkan Islam kadang-kadang. Ini kehidupan kita. Hari ni kita pergi masjid, hari ni kita pergi surau. Oleh kerana cerita belum tamat, kita tak boleh rasa bangga. Saya baca dalam Quran kata, ya subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap satu benda yang kamu tak buat? Amat besar kemurkaan Allah. Tuan-tuan tak bercakap, untung saya ni bercakap. Yang ketiga dia kata, dan seksa akan membuka penutupmu apabila engkau melakukan suatu dosa, kata hadis ni, maka engkau jangan pandang kecilnya. Kalau kita buat kerja dosa, kadang-kadang orang ni saya tengok tuan-tuan, kadang-kadang dia buat dosa saja dia. Dia boleh bertukar, kejap jadi gini, kejap jadi macam ni, kejap jadi macam ni, kejap jadi macam ni. Dia boleh bertukar watak tu. Kalau orang tua-tua, kalau orang muar kata dulu, masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang lembu, mengembok. Tak boleh. Ada yang kita boleh buat, ada yang tak boleh. Dalam soal akidah tak boleh. Kan? Dalam soal akidah, kalau kita buat macam tu, habis akidah kita. Batal. Bila batal akidah kita, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu abba'an mansurah. Kami jadikan amal yang kamu pandang baik, kata Allah, habis aja terbuang sebegitu sahaja. Dalam kitab ni ada sepotong hadis tuan. Dia kata pada diri manusia ni ada 362 sendi, kata Nabi. Maka hendaklah tiap sendi itu, kata Nabi, bersedekah pada setiap terbitnya matahari. Maka kata Nabi, engkau mendamaikan dua yang berkrisis adalah sedekah. Engkau perkataan yang baik, bercakap dengan perkataan baik itu adalah sedekah. Engkau angkat orang naik kenderaan itu adalah sedekah. Engkau angkatkan barang atas kenderaan itu pun bersedekah. Setiap langkah kamu melangkah menuju ke masjid, kata Nabi, adalah sedekah. Bermakna setiap sendi kita ni, tuan-tuan pergi masjid, balik masjid, pergi surau, duduk, semua penuh dengan pahala. Tetapi macam saya cakap, maknanya nak cari pahala tu senang, cuma jaga bekas ni jangan bocor. Dulu saya pernah cakap, jaga bekas ni jangan bocor. Bila tuan-tuan senyum dengan orang, tuan-tuan langkah kaki ke masjid, tolong orang buat kerja agama, buat baca Quran, semua masuk dalam ni. Ni bekas ni, syahadah ni bekas dia ni tadi. Jaga bekas ni jangan sampai bocor. Kalau bekas ni bocor, habis pahala tak ada. Berdasarkan ayat 39 surah Nur, ayat 18 surah Ibrahim, semua tu mengajar kepada kita tentang amal yang bocor ataupun amal yang basi, yang kita tidak dapat manfaat daripada amal-amal yang basi tadi, yang bocor tadi, tuan-tuan. Maka apabila kamu buat dosa, dia kata jangan mandang kecil, tapi tengok pada siapa yang kita buat.
Iza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah, manusia, apa yang menyebabkan sampai kamu boleh buat derhaka kepadaku? Bila baca ayat ni, satu persoalan yang Allah Ta'ala tanya kepada kita. Dimulakan dengan bila langit terbelah, bintang jatuh berguguran, air laut jadi bergelora, kubur-kubur terbongkar. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita, manusia, apa benda yang menyebabkan kamu boleh lawan aku? Aku bagi kau nikmat banyak. Apa benda yang menyebabkan kamu boleh lawan aku? Tetapi lihatlah kepada siapa yang kau berbuat maksiat. Apabila engkau diberi rezeki, kata Nabi, walaupun sedikit, maka jangan lihat jumlah dia. Kita duduk dah pencen. Haji dah pencen belum, Ji? Dah pencen dah. Hari-hari makan nasi ke makan pasir? Makan nasi kan? Jangan pandang berhenti azan berhenti azan tak? Atau terus? Terus Jangan lihat kepada jumlah dia. Jangan tengok rezeki kita, jangan tengok pada jumlah. Tapi setiap hari itu ada rezeki. Tanya Pak Raja, berapa lama dah pencen? Pencen dapat 10,000 tak sebulan? Tak ada. Tapi macam mana boleh terus hidup? Dalam hadis yang lain, tuan-tuan, dia kata, rezeki yang hari ni, rezeki yang esok. Jangan minta rezeki esok, minta hari ni. Lepas tu bila orang bercerita pasal kemajuan, bagi saya, tuan-tuan, dunia ni senang aja, tuan-tuan. Saya nak cakap tuan-tuan macam ni lah, contoh senang, tuan. Anak saya 9, yang belajar 8. Saya kerja seorang. Kalau tuan-tuan fikir anak masuk universiti dengan anak belajar yang 8 orang tu, gaji sekitar 3,000, cukup ke tuan-tuan nak belanja? Tak cukup, tuan-tuan. Saya ingat dulu ikan pelaling tu, tuan-tuan. Dulu ikan pelaling dekat Muar, paling mahal tu RM3. Itu paling mahal RM3 ikan pelaling, tuan-tuan. Tahu ikan pelaling? RM3. Sekarang RM18, RM17 ikan pelaling. Siput sedut tu, tuan, 40 sen. Siput yang suara-suara sedut tu, kalau siapa yang pernah pergi rumah saya makan siput sedut tu, dulu 40 sen. Sekarang RM14. Kupang tu kupang. Kupang tu, tuan-tuan, kupang tu 20 sen, 30 sen. RM1 dapat 3 kilo. Sekarang 1 kilo RM10. Kalau ikutkan makan, tak boleh makan. Tapi bagaimana Allah Ta'ala bagi rezeki? Maka kata hadis tu, jangan kamu minta rezeki esok, jangan minta hari ni. Rezeki hari ni. Yang susahnya akhirat, tuan-tuan. Dunia ni masih senang. Kan? Dunia ni masih senang. Akhirat tu yang susah. Tu dia nak beritahu kepada kita. Kan? Maka jangan lihat jumlahnya, tapi lihatlah siapa yang bagi rezeki kepada kita. Yang bagi rezeki itu siapa? Yang bagi rezeki bukan manusia. Allah bagi rezeki. Bukan manusia bagi rezeki, kan? Kita duduk fikir manusia bagi. Saya dalam perjalanan tengok orang jual apa tadi, asam dekat tepi highway kan. RM10 kan? Macam mana boleh? Tapi masing-masing dengan usaha dia sendiri, ada dapat rezeki macam tu, ada rezeki macam tu. Kan? Ingat tak mari ni saya baca. Jangan kamu minta dapat rezeki hari ni, besok punya. Esok tak tahu rezeki apa. Sebab kata Allah, aku pun tak pernah suruh engkau ibadat esok buat hari ni. Ada lepas kita semayang isyak, nanti kita cuit kaki imam. Mam, bangun sekali lagi, mam. Nak buat apa? Semayang isyak. Tadi ni yang untuk esok pula. Ada? Mana ada? Macam mana kau nak minta rezeki esok dan minta hari ni? Rezeki esok. Maknanya, tuan-tuan, dunia ni senang aja. Kita duduk fikir dunia, kita duduk fikir susah. Dunia ni senang. Kalau ada orang boleh bawa kita nak ajuk ke bahagian yang akhirat tu yang susah sangat. Maka jangan menganggap remeh terhadap dosa. Jangan anggap remeh terhadap dosa. Kan? Kerana engkau tidak tahu dosa apa yang telah engkau lakukan, engkau tidak akan terlepas daripada tipu dayaku, kerana tipu dayaku terlebih tersembunyi daripada
daripada semut yang merayap di atas batu yang licin. Kadang-kadang kita tak perasan benda-benda itu sebagai ujian bagi kita. Ya sedikit tadi. Wahai manusia, adakah setelah engkau berbuat maksiat engkau mengingati aku? Bila kau dah buat maksiat ni, kau ingat tak dosa? Yang kau buat dosa ni, kau ingat tak? Dosa ni dia tuan-tuan lekat ni. Dalam sepotong hadis Nabi kata, dalam diri manusia ni ada seketul daging, kata Nabi. Kalau daging ni, yang tadi saya baca, bila manusia buat dosa, lekat satu titik hitam. Kalau dia bersih, istighfar, tanggal. Tapi kalau dia biarkan, dia akan lebih tanggal. Dia biar, lagi banyaknya dosa, gelap, dia tak boleh beza antara benar dengan yang salah. Yang batil dengan yang hak, dia tak boleh beza dah. Itu bila dia dah salah kan, akhirnya kita tak boleh beza lah. Mana yang betul ni, mana yang salah ni, kita dah tak nampak lagi tuan-tuan. Yang kedua, adakah setelah engkau berhenti apa yang aku tegah, apa yang Allah Ta'ala tegah? Ini arak haram, yang ni haram, yang dia tegah jangan buat. Yang ni haram, yang Allah Ta'ala tegah jangan buat. Berhentikan. Adakah kau telah menunaikan kewajipanmu sepada yang aku suruh? Yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ni, kita dah buat tak satu persatu. Sehingga Allah Ta'ala bertanya soal tadi. Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah tadi. Kalau tuan-tuan rajin baca ayat 16 tu, 17, 18 sampai ayat ke-22, nanti tuan-tuan akan jumpa lagi satu ayat yang Allah kata, ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi, menimpa kepada dirimu, semuanya telah tertulis dalam kitab agar kamu tak rasa sedih sangat, kata Allah. Kan? Kita rasa sedih kan? Orang tanah meninggal, yang hari tu meninggal berapa orang tu, satu keluarga tu 9 orang tu kan, orang Johor kan, yang meninggal tu 9 orang kena bawa kepala air. Kalau kita duduk fikir sedih tak? Tapi kalau Quran tu tuan-tuan baca ayat ke-22 daripada surah Hadid, ma asaba min musibatin, kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa kepada dirimu, kata Allah, semuanya telah tertulis dalam kitab. Siapa yang buka Quran tengok betul tak betul ayat saya baca tadi. Ayat ke-22 daripada surah Hadid. Adakah engkau telah menunaikan kewajipan kepadaku sebagai yang aku suruh? Yang Allah Ta'ala perintah kita dah buat tu. Sudahkah engkau membelanjai orang miskin dengan hartamu? Seterusnya, adakah engkau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Dah buat tak baik kepada orang yang buat jahat kepada kita? Boleh tak gak-gak tuan? Banyak kita ini kita tangkap ni, kita macam-macam benda yang kita buat. Kita dah buat baik tak kepada? Boleh tak agak-agak nak buat baik kepada orang buat jahat pada kita? Susah tuan. Tak, iman kita tak sampai ke tahap tu. Kalau boleh, alhamdulillah. Saya baru ni difitnah tuan-tuan, keluar dalam media sosial. Dah satu kampung tahu dah. Satu kampung tu habis semua tahu dah. Kebetulan semalam khutbah Jumaat, ayat yang dibaca adalah khutbah Jumaat semalam surah Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang yang beriman, Allah ajar, kalau datang orang fasik bawa perkabaran, kata Allah, maka hendaklah kamu selidik perkabaran itu. Semalam dibaca khutbah Jumaat. Hendaklah selidik. Kalau orang fasik bawa perkabaran, kita disuruh selidik. Orang kafir, media sosial lagi kena selidik. Dia pusing. Dia heboh dah tuan-tuan. Satu kampung. Dah heboh satu kampung. Barulah GPK saya kata, apa-apa pun puan, tuan, datanglah sekolah, jumpa guru besar untuk dapatkan penjelasan. Bila dia datang untuk dapat penjelasan, saya panggil saksi-saksi ke semua sekali. Puan dah sebarkan berita ni, mana nak letak muka saya ni, saya kata. Quran kata begini, berita yang tuan-tuan sampai itu adalah berita yang tak betul. Sikit pun tak betul. Budak ni tak datang dah 3 minggu, 4 minggu dah, kerana latihan sukan, bukan kena apa.
Kenapa puan sanggup buat macam ni? Saya kata. Kan? Kenapa puan buat sanggup macam ni? Kerana tak ikut ajaran Al-Quran. Quran kata datang orang fasik buat perkabaran, selidik. Quran kata. Bukan percaya. Adakah engkau telah memaafkan kepada orang yang telah menginayamu? Orang menginayah kita. Adakah engkau telah menghubungkan tali silaturahim? Adakah engkau, dia kata, telah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita? Adakah engkau telah mengisapkan orang yang mengkhianati engkau? Dan adakah engkau telah bercakap dan menegur dengan orang yang telah mengusirmu? Biasa kalau orang usir kita, kita tak cakap dengan dia lah. Kalau iman kita kuat, kita cakap dengan dia. Lah saya cakap dengan suami isteri tadi. Kalau puan masih lagi rasa saya ni bersalah, saya kata, saya minta maaf lah. Benarnya anak puan ni yang bawa cerita tak betul. Saya kata, kalau rasa saya bersalah, saya minta maaf lah. Tak apalah, saya tak kisah. Orang Jawa kata I don't care. Saya tak kisah, saya kata. Sebab hidup kita ni, kalau kita masih ingat ada perhitungan pahala dan dosa, syurga dan neraka, halal dan haram, insya-Allah mana kita pergi pun kita baik, tuan-tuan. Tapi kalau orang dah lupa pada cerita pahala dosa, orang akan langgar. Adakah engkau telah menyenangkan hati tetanggamu? Adakah engkau sudah bertemu dengan para alim ulama untuk bertanya tentang agama? Hari ni yang hantam, yang pelekehkan alim ulama bukan orang biasa tau. Kalau orang tua-tua dulu kata kalau bapak dah borik, anak rintik, betul lah kata orang tua-tua dulu. Patut orang-orang yang lebih besar ni, tuan-tuan, yang kena memuliakan alim ulama, menghormati para alim ulama. Sepatutnya ini orang yang besar-besar hantam, hina para alim ulama. Saya ditanya dalam temuduga pengambilan tauliah, Ustaz, cuba beri tahu saya macam mana cara nak ramaikan masjid dan surau. Saya kata apa? Nak ramaikan orang datang masjid dan surau. Saya kata senang aja. Macam mana? Nombor satu, saya kata beri ilmu kepada orang. Sebab kalau orang ada ilmu, tuan-tuan datang masjid ke surau ni, tuan-tuan, dunia ni bila Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah, ad-dunya darul amal. Kadang-kadang Nabi kata macam jambatan. Bila kita naik jambatan ni, kita titi jambatan ni, kita selamat aja meniti jambatan ni, papan ni kita tinggalkan, kita tak ambil. Maknanya kita selamat aja sampai akhirat. Rumah kita tak ambil, kereta kita tak ambil, pokok kelapa sawit tak ambil, kita tak bawa. Bila kata jambatan, kadang-kadang Nabi kata dunia ni ibarat ladang. Ladang ni tempat nak bertanam. Kalau ada ladang tuan-tuan tak tanam, ada 63 ekar, biarkan berhutan semak, dah tinggal 1 ekar pun tak nak tanam juga lagi, mana nak dapat hasil? Faham maksud saya ni? Tinggal 1 ekar je lagi ni. Patut dah 1 ekar ni, tuan-tuan, bagi saya kalau dah tinggal 1 ekar, tuan-tuan, dah tak ada masa lagi lah nak duduk tengok bola lama-lama sampai 2 jam, 3 jam. Nak duduk, tak ada lagi dah. Dah tinggal 1 ekar. Nak tunggu apa lagi dah? Patutnya dah duduk masjid, duduk majlis ilmu. Kita duduk majlis ilmu macam mana saya cakap dengan tuan, bukan kerana nak ilmu semata-mata. Saya yakin orang Shah Alam ilmu dah banyak dah. Habis kenapa duduk, Ustaz? Kerana Nabi kata barang siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya satu jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya sebab tu je, tuan. Tak maaf cakaplah. Macam tu. Bila tuan-tuan tinggalkan tadi, baca ibadat tanam, yang tuan-tuan tanam, ada yang tuan-tuan dapat hasil, ada tuan-tuan tak dapat hasil. Tanam durian, makan durian, tanam manggis, makan manggis, tanam duku, makan duku. Tapi ada yang tuan-tuan tanam, kita tuan-tuan tak tuai. Apa dia? Mayang, puasa, baca Quran, duduk majlis ilmu. Mana ada tuan-tuan jumpa bawah sejadah duit? Ada. Assalamualaikum, angkat sejadah RM400. Asal bangun ni, kalau lebih kuliah dia bangun aja dapat RM200 bawah tempat duduk. Ada tak duit? Tak ada. Orang yang yakin bila Allah kata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, hanya senyum orang yang boleh memakmurkan masjid Allah ni orang beriman kepada Allah, beriman akhirat. Betul itu.
percaya ada akhirat, ada pahala, maka kita datang. Nombor satu saya kata ilmu kena bagi. Nombor dua Ustaz, nombor dua saya kata nak ramaikan orang datang masjid, kita kena makan tu sedap-sedap. Makan tu kena sedap. Majlis ilmu makan kena sedap-sedap. Kalau kat Muar tuan, 2 hari lepas, malam Jumaat lepas saya kuliah satu surau tuan, dia kalau masak majlis ilmu dia format, wah Tuhan, hari tu ikan baung masak lemak gulai tempoyak, berdenyut makan 3 bulan masa rasa dekat sini dia. Kan ikan baung, tuan makan ikan baung tak? Pernah makan ikan baung tak? Masak gulai tempoyak tu sampai 3 bulan masih lekat kat sini, rasa punya sedapnya kan. Yang kedua makan, sebab makan ni semua orang suka. Siapa tak suka makan? Sini angkat tangan. Siapa tak suka makan? Kalau tak suka makan tu makna dah dekat dah tu nak pindah section 21 tu. Makan ni semua orang suka. Maka buatlah makan sedap-sedap sikit. Duit ada kan, ada orang bagi makan, orang nampak kan. Yang kedua. Yang ketiga saya kata, kalau nak ramaikan orang datang masjid, penceramah kena sedap-sedap. Yang datang kuliah tu kena sedap. Tuan-tuan kenal tak Haji Makdani? Tak kenal? Kenal Haji Makdani? Tak dekat rumah kat kawasan sini je ni. Haji Makdani tak kenal? Dia hari tu buat jamuan hari raya tuan-tuan. Dia jemput Siti Nurhaliza. Tu. Haji Makdani. Haji Makdani tak kenal? Tak kenal lagi? Tak kenal tak baca. Tak kenal, Haji tak kenal? Haji Makdani kenal? Hari tu dia buat jamuan hari raya dekat 6 negeri yang itu. Haji Makdani. Kan dia jemput Siti Nurhaliza. Kan? Jadi tempat kuliah saya kata, yang sedap-sedap kuliah tak boleh nak kuliah. Yang tak sedap tuan-tuan nak suruh kuliah, mana orang nak datang? Kan? Panggil cuba tengok yang datang kuliah tu yang sedap-sedap. Semalam ke dekat Melaka, Ustaz Abdul Samad, penuh orang datang. Ini yang sedap-sedap dah kena yang tak sedap, mana orang nak datang tak? Nak ramaikan orang. Manusia ni dia memang ada kelebihan masing-masing. Maka dia kata, pernah tak engkau pergi bertemu ulama, bertanya tentang agama dan duniamu? Pernah tak Abang Amir jumpa alim ulama, tanya ulama tu tentang agama kita ni dan dunia kita? Dia pernah pergi. Siapa pernah pergi angkat tangan? Ada seorang ustaz saya tuan-tuan, ngajar saya tasawuf. Nama nak sebutkan payah pula. Tapi panggil dia dekat-dekat dengan Ustaz Hasbullah tuan. Umur dia 87 tahun. Daripada saya kecil sekolah rendah sampai sekarang dia kerja ngajar agama. Dulu naik motor Kapcai 70cc tu, hujan basah, orang bagi upah kadang RM2, kadang-kadang RM5, kadang-kadang RM8, kadang-kadang RM10. Sampai sekarang masih ngajar agama lagi. Ngajar tasawuf, ngajar fiqh. Dia jumpa satu orang, kawan saya juga. Menantukan orang sini. Dengan orang sini. Kahwin orang sini. Dulu mungkin pernah kuliah sini. Ustaz saya tu yang umur 87 tahun tu, dia buat satu kertas. Dia jumpa dengan ustaz yang muda tadi. Ustaz nak tanya sikit. Awak tengok, ustaz tengok saya ni, termasuk tak kategori orang yang bertakwa? Sedangkan dia tu sendiri adalah ustaz lama dulu. Tasbih boleh kata tak pernah, memang sentiasa kat tangan dia kan. Kita handphone kat tangan. Dia tasbih. Dia punya kan. Maka sesungguhnya kata Nabi, aku kata Allah tidak memandang kepada wajah kamu. Aku tak pandang muka kamu. Kita yang jaga sangat muka. Dan tidak pula kepada kecantikan kamu. Aku tak pandang kecantikan kamu. Tetapi aku memandang kepada hati kamu. Kata hadis qudsi ini. Allah pandang kepada hati kita. Dan aku suka kalau kamu bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut. Apa sifat tersebut tadi? Sifat yang Allah suka tadi apa? Nombor 1. Baru jawapan dia kat sini.
Nombor satu, sifat yang Allah Ta'ala suka, bila kita dah buat maksiat, maka kita ingat kepada Allah, kita bertaubat. Nombor satu. Nombor dua, apa yang Allah Ta'ala cegah kepada kita, Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Dua. Boleh? Orang perempuan bagus, kalau dia kuliah, dia catat semua kali. Orang lelaki saya tak kisah, sebab orang lelaki ingatan dia kuat. Orang lelaki saya memang puji tuan, dia beri tumpuan sepenuh bila kuliah. Nanti habis aja kuliah, apa Ustaz cerita? Banyak hari ni. Apa dia? Banyak. Sampai tak tertulis. Apa dia? Banyak sangat. Ini bukan ngentam. Jangan tuan-tuan kata saya ngentam. Yang ketiga sifat yang Allah Ta'ala suka, kita tunaikan kewajipan. Apa yang Allah perintah kita buat, kita buat. Allah suka kita. Yang keempat, beri makan kepada orang miskin. Yang kelima, berbuat baik kepada orang buat jahat kepada kita. Yang keenam, memaafkan orang yang menganiaya kita. Yang ketujuh, menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan. Yang kedelapan, menginsafkan orang yang telah mengkhianati kita. Orang khianat kepada kita, kita insafkan dia. Yang kesembilan, bercakap, bertegur kepada orang yang tak mau cakap, yang tidak mau menegur siapa dengan kita. Yang kesepuluh, menyenangkan hati jiran tetangga. Yang ke-11, rajin-rajinlah jumpa dengan para alim ulama. Tanya tentang diri kita ni. Sebab diri kita ni, kalau kita akan kata kita baik. Diri kita kata, kalau tuan-tuan tanya saya akan kata saya baik. Yang tahu saya baik tak baik, orang lain. Kalau ibadat isteri kita lah yang tahu kita ni baik ke tak baik. Faham? Balik rumah tanya dengan bini kita, selama saya jadi laki awak ni 40 tahun, awak puas hati tak saya jadi laki awak? Awak tengok saya ni calon suami syurga ke calon suami neraka? Kalau suami isteri kata muka macam ni, neraka lah tempatnya. Agak-agak apa jadi pada bini kita? Susah tuan. Lepas tu bini pula tanya laki, apa pandangan awak saya jadi isteri awak dah selama 40 tahun? Awak puas hati tak dengan servis yang saya beri kepada awak? Saya ni calon syurga ke calon neraka? Kalau suami kata muka macam kau ni confirm neraka. Aku ingat 3 bulan dia tak bagi kita tidur dalam bilik. Sebab kita ni banyak benda yang kita kena betulkan tuan. Boleh terima nasihat orang. Nabi kata sesungguhnya orang yang paling berbahagia dari kalangan kamu, kata Nabi, ialah orang yang boleh menerima nasihat orang lain. Salman Al-Farisi, Abu Zar dan Abu Darda, dia berkata, ada 3 perkara yang mengagumkan aku, kata dia. Sampai aku ketawa. Kata Salman Al-Farisi, Abu Darda dan Abu Zar, sahabat-sahabat Nabi ni, dia kata ada 3 perkara dalam hidup aku ni, kata dia, menghairankan aku sampai aku ketawa. Dan ada 3 perkara, kata dia, yang menyedihkan aku sampai aku menangis. Yang pertama, dia kata orang yang panjang angan-angan dia. Angan-angan dia panjang, tetapi dia lupa bahawa dia sentiasa dikejar oleh kematian. Mati itu sentiasa ikut kepada dia. Yang kedua, orang yang lupa mati. Bila dia sihat, dia lupa mati. Dia tak ingat mati. Kalau dia ingat mati, dia tak akan inaya orang. Dia tak akan buat benda-benda pada orang. Orang yang lupa mati, kata Abu Zar. Tapi mati tak pernah lupa pada dia. Dan yang ketiga, orang yang banyak sangat berketawa. Banyak sangat dia berketawa, kata Abu Zar. Sedangkan dia tak tahu lagi Allah redha kepada dia ke ataupun Allah murka kepada dia. Dia tak tahu pun. 3 perkara yang menyebabkan aku menangis, kata dia, bila saat aku berpisah dengan sahabat Nabi dan aku berpisah dengan Nabi. Berpisah ni dengan sahabat-sahabat yang baik-baik, aku menangis. Yang kedua, dia kata, bila memikirkan dahsyatnya mati ni, sakitnya mati ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hajj
ayat yang ke-9 dijawab terus. Saat itu dia kata orang yang kafir tadi akan diberikan pakaian daripada bara-bara api neraka. Bara api neraka. Saya tak pasti saya ada cerita tak kat sini tuan-tuan. Zaman saya kecil-kecil dulu, duduk kampung, cari biji getah. Biji getah tu gosok dekat simen. Dah gosok kat simen, cecah kat buntut orang. Melompat orang, panas. Biji getah. Cuba tuan-tuan bayangkan, untuk orang kafir diberikan pakaian daripada bara-bara api neraka. Kemudian dicurah air yang panas mendidih itu, menggelegak tu, dicurah di atas kepala dia, kata Allah. Bila curah, meluluhkan isi perut dia semua sekali. Luluh. Dan yang ketika disebat dengan cemeti daripada besi itu. Besi yang Y9, Y10, Y12 disebat dengan besi. Bagaimana kalau manusia itu disebat dengan besi, macam mana sakitnya agak-agaknya. Itu tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Hajj. Tengok dalam surah Al-Hajj. Dahsyatnya mati. Dan yang ketiga, bila aku sibuk memikirkan, bila aku bertemu kepada Allah nanti, aku ni dapat masuk syurga ke ataupun aku masuk neraka. Yang ini, bila aku fikir duduk seorang-seorang, aku nangis. Kalau fikir aku ni dapat masuk syurga ke ataupun masuk neraka Allah Ta'ala. Jadi sampai situ kita berhenti tuan-tuan. Di antaranya Allah Ta'ala ajar kepada kita, jika kita memiliki yang ke-11 sifat yang Allah suka, ialah kita jumpa para alim ulama. Tanya para alim ulama tentang agama kita, tentang diri kita, supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi sampai situ dulu, insya-Allah kita berhenti. Panjang usia kita, kita sambung kuliah kita pada lain masa, lain ketika, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.